Dan hadis ini barangkali ada kaitan dengan hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari yang mana Nabi SAW telah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan fitnah yang besar dalam hidup ini kepada umatku, khasnya kaum lelaki berbanding dengan wanita. Tapi syarah kepada hadis ini Ibn Hajar memetik pandangan Tajuddin As-Subki, seorang ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i, bahawa yang dimaksudkan ketakutan ini bukanlah ketakutan kita lari daripadanya. Macam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kepada Allah ni, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Takut tu bukan kita takut kepada satu benda yang boleh membahayakan kita. Takut itu maknanya kita kena pelihara, kena awasi, kena jaga. Itu sebab para penonton dimuliakan Allah sekalian, bila 3 orang datang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menimba kelebihan yang ada pada amalan Nabi SAW. Nabi tidak ada di rumah, dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka seorang daripadanya berkata, saya tidak akan berkahwin. Seorang berkata, saya akan puasa, tidak akan buka. Seorang mengatakan, saya akan qiyamul lail, tidak akan berhenti-henti. Maka jawapan Nabi SAW, sebaik saja mengetahui perkara tersebut, aku orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku berkahwin dengan perempuan-perempuan, dengan wanita-wanita. Aku juga puasa berbuka, aku juga qiyam pada waktu malam dan tidur. Jadi makna yang dimaksudkan di sini, takut itu saudara penonton yang dimuliakan Allah sekalian, bukannya takut lari, tapi takut jaga. Dan mungkin ada kaitan juga perkara ini dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Al-Hakim, An-Nasa'i, Ahmad dan lain. Nabi menjelaskan, hubbiba ilayya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Bahawa maksudnya aku ini dijadikan cinta kepada 2 perkara, iaitu yang pertama wangi-wangian. Pakai wangian ni sunnah, tapi bagi orang perempuan keluar rumah didapati oleh manusia yang lain bau tersebut haram, fahiya zaniyah. Dalam hadis yang sahih menjelaskan, awasi wahai orang perempuan, wahai wanita-wanita muslimah, dengan suami tidak ada masalah. Jadi maksud hadis ini kalau kita fahami, dia menerangkan hadis yang dibaca oleh Ustaz Bat sebentar tadi. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, aku menjadi cinta kepada salat. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, perkara ini ada kaitan juga dalam ayat surah Ali Imran yang mana Allah menjelaskan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantara wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan diberi tazyin. Tazyin makna dihiaskan kepada manusia ini hubbus syahawat. Hubbus syahawat ni Ustaz, maknanya syahwat ni satu benda yang ada dalam diri, yang ditarkibkan secara khilqiyan dalam diri manusia, yang memang ada secara tabi'iyan. Jadi cinta yang pertama disebut cinta kepada perempuan. Jadi cinta kepada perempuan ni satu benda yang lumrah dalam hidup. Kalau tak ada cinta ni, maknanya ada something wrong kepada orang perempuan. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, artinya kita harus faham maksud yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW di situ. Cinta ini harus diawasi, dijaga, dipelihara, supaya cinta kita pada perempuan itu membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melahirkan zuriat-zuriat salih dan salihah, membawa kita kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Allahu a'lam. Maknanya kalau wanita ni bukan makna kita lari daripada tu ya, cuma berjaga-jaga ya. Sebut tentang berjaga-jaga ni Ustaz Said ya. Kalau kita lihat kepada senario kita hari ini, anak-anak muda lah dalam konteks ni, kita pun ada wakil daripada orang muda. Kadang mereka ni bercinta, barangkali semasa jauh berutus surat, bila dah dekat peluk tangan, peluk berjabat, bila tangan berjabat duduk peluk dekat-dekat. Lepas tu dia buat peluk pula erat-erat. Akhirnya lupa pada agama dan adat. Ketika itu tak malu lagi kepada Allah dan malaikat. Lama-lama perut kempis pun jadi bulat. Bila dah cukup 9 bulan, lahirlah anak tak cukup sifat. Disebabkan malu, dia buang pula merata tempat. Maka si gadis itu pun tertunduk malu, hatinya sedih, jiwanya pilu, tidur tak lena, makan tak lalu, semuanya gara-gara elu. Dia jadi begitu. Ada benteng atau tidak untuk kita nak selamat daripada godaan nafsu seperti yang Ustaz Zahazan sebut tadi? Terima kasih Fadil Ustaz. Allah menyebut dalam Al-Quran bab-bab benteng ni. Dari awal lagi Allah Ta'ala sebut, dan penonton yang dikasih sekalian, dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah sebut wala taqrabuz zina. Allah tak kata wala taznu. Allah tak sebut jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Semana-mana perbuatan yang boleh membawa kepada zina, tadilah yang pegang-pegang tangan, senyum, lepas tu rengan-rengan, lepas tu apa semua tu, itu membawa pada zina. Yang membawa pun dah haram dah. Zina tu memang haram lah, tapi yang boleh menjadi pendekatkan seseorang itu pada zina, haram. Ustaz sebut tadi tentang cinta.
Banyak pengalaman Ustaz. Ya, serupa lah kita. Ya. Cinta hari ni, sahabat-sahabat di luar sana yang barangkali umur baya saya, bila sebut perkataan cinta, apa yang terbayang dalam kepala? Cinta akan terbayang Hollywood, Bollywood, apa lagi, Playwood, apa lah. Kan? Terbayang. Sedangkan kenapa kita tidak rujuk kepada cinta suci Ibrahim dan Sarah? Allah. Cinta yang sangat mulia Ibrahim dan Hajar. Kenapa kita tak rujuk kepada cinta Muhammad dan Khadijah? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak kaji cinta yang penuh sopan seorang anak gadis yang jatuh hati pada seorang lelaki, anak perempuan Nabi Shu'aib yang jatuh hati kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini cinta yang penuh adab sopan. Panjanglah kisah dia, sidang penonton kena cari kisah anak perempuan Nabi Shu'aib yang minta ayah dia, ayah kan, untuk adjust lah untuk saya berkenaan dengan Musa ni. Tapi kebanyakan kita bila sebut cinta mesti berkorban apa saja, mesti keluar, mesti rengan-rengan kan. Sebenarnya ini adalah satu mind setting yang telah diusahakan oleh golongan yang nak merosakkan umat Islam sendiri. Sedangkan dari awal lagi Allah Ta'ala menyebut wala taqrabu zina, jangan dekati. Maknanya Allah mengajar kita unsur pencegahan. Pencegahan dari awal. Islam ajar al-wiqayah khairun min al-ilaj. Cegah itu lebih baik daripada merawat. Prevention is better than cure. Ini Islam ajar sejak dari awal. Kerana itu para ibu, para ayah di rumah, kalau boleh kena ambil tahu juga dengan siapa anak-anak kita berkawan. Kalau SMS sampai pukul 2 pagi tu takkan bincang assignment kot. Kan? Kalau anak-anak kita balik lewat, ke mana mereka pergi? Ada seorang mak Facebook anak dia pun dia add sekali. Jadi dia boleh ikut apa anak dia sembang, gambar anak-anak dia. Ini tanggungjawab semua pihak lah yang mesti mengambil peranan untuk mengelakkan perkara-perkara seumpama ini berlaku. Ya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham Al-Idrus membincangkan satu huraian yang begitu menarik sekali berkenaan tentang cinta dan kenapa kita perlu meletakkan kiblat cinta kita hanya kepada Hindustan, pada Hollywood ya. Kalau cinta mere tumse pyar karte ho, itu sajalah yang kita fahamkan. Kita akan berehat dulu seketika. Saudara-saudari, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali semula bertamu di halaqah ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersiaran di dalam halaqah Akar Tradisi Ilmu, dan kita malam ini dalam suasana berada di teratak baru halaqah yang penuh berwarna-warni. Begitu ceria sekali perubahan kita kali ini setelah 4 tahun halaqah bersiaran di TV9. Dan kita kembali membincangkan pada malam ini tentang persoalan-persoalan yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Saya nak pergi pada Ustaz Zahazan. Ada satu soalan yang kita sering terima di dalam email, berjumpa dengan masyarakat. Soalannya senang saja Ustaz Zahazan. Kadang dia tanya, Ustaz, kenapa kita ni benda baik susah nak buat, tapi kalau dosa tu senang sangat nak buat? Abang-kali apa jawapan yang kita boleh sama-sama kita kongsikan dengan orang ramai? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Buat, Ustaz Syed dan para penonton yang dimiliki Allah sekalian. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Ahmad, Al-Hakim dan lain, bahawa Nabi telah bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bi syahawat." Huffat ni maknanya dilorongkan, dipermudahkan jalan untuk ke syurga ini. Jalan ke syurga ini keadaannya terbentang dengan macam-macam makarih. Makarih ni jamak dari makruh. Makruh ni benda yang dibenci oleh manusia, disusah, padanya ada berbagai kesusahan. Itu sebab antara kelebihan orang yang sentiasa melakukan ribat. Ribat ini maknanya antara yang hebat, seorang yang sentiasa melakukan wudu, mengambil wudu. Isbagul wudu ala makarih. Ia ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, ulama yang mensyarah hadis. Makarih ini benda-benda yang tidak disukai, tidak disenangi. Contohnya dalam kes wudu tadi, nak ambil wudu waktu malam sejuk, nak ambil wudu membasahkan pakaian, nak tidur semula agak payah. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan bagi orang melakukan ketaatan. Tapi nak laku ketaatan ni Ustaz, makarih banyak.